Assalamualaikum, saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan pembentang iaitu saya, Hasnah binti Jura'i, dan rakan pembentang saya iaitu Azamuddin akan membentangkan soalan pada bahagian C iaitu soalan nombor 1. Kegemilangan tamadun Lembah Indus dapat dilihat melalui pembangunan bandar Mohenjo-daro dan Harappa. Baiklah, soalan ini mengkehendaki kita untuk menceritakan bagaimana bandar Mohenjo-daro dan Harappa pada ketika itu maju sehingga menjadi kegemilangan untuk tamadun Lembah Indus. Baiklah, untuk bahagian pengenalan, kita akan menceritakan bagaimana tamadun Lembah Indus ini bermula. Tamadun Lembah Indus ini bermula di sekitar Sungai Indus. Tamadun ini dikatakan berkembang pada abad ketiga sebelum Masihi dan abad kedua sebelum Masihi. Ini telah dinyatakan dalam buku Prehistory India yang ditulis oleh Stuart Piggott. Pada tarikh 2300 sebelum Masihi sampai 1800 sebelum Masihi dikatakan masa atau tarikh tamadun ini mencapai tahap kematangan yang tertinggi. Okey, seperti yang diketahui, tamadun ini mempunyai keluasan yang lebih luas berbanding tamadun-tamadun tua yang lain seperti tamadun Mesir dan tamadun Mesopotamia. Tamadun ini mempunyai dua bandar utama iaitu bandar yang famous iaitu bandar Mohenjo-daro dan Harappa. Selain dua bandar ini, terdapat juga bandar-bandar lain seperti bandar Amri dan Kalibangan. Tamadun ini juga seperti yang diketahui mampu berkembang dan mencapai tahap kecemerlangan kerana kemampuan masyarakatnya pada ketika itu mengeksploitasi sumber yang sedia ada, terutamanya sumber di Sungai Indus tersebut. Tamadun ini juga mencapai tahap kecemerlangan tertinggi berdasarkan pembinaan bangunan, jalan raya, sistem pertanian, kubu pertahanan, sistem peperitan dan keagamaan. Baiklah, untuk bandar Mohenjo-daro, Mohenjo-daro ini mempunyai maknanya iaitu Mount of the Dead Man, iaitu dalam bahasa Melayu Gunung Orang Mati. Mohenjo-daro ini merupakan tapak arkeologi di wilayah Sind, Pakistan. Mohenjo-daro ini dibina pada tahun 2500 sebelum Masihi. Mohenjo-daro ini telah ditinggalkan pada abad 19 sebelum Masihi dan tidak dijumpai semula pada tahun 1922. Merupakan bandar yang paling maju pada ketika itu dengan kecanggihan kejuruteraan awam dan perancangan bandar yang sangat canggih. Baiklah, untuk bahagian Mohenjo-daro, saya akan menceritakan tentang seni bina dan infrastruktur pembangunannya. Mohenjo-daro ini mempunyai perancangan bandar yang dirancang dan mempunyai keluasan seluas 300 hektar. Selain itu, Mohenjo-daro ini mempunyai bangunan-bangunan yang dibina melalui blok segi empat tepat yang disusun mengikut grid dan hanya dipisahkan melalui suatu jaringan jalan raya yang lurus. Selain itu, Mohenjo-daro ini mempunyai satu lorong-lorong kecil yang dikhaskan untuk laluan pejalan kaki, di mana lorong ini telah disambung terus ke jalan raya utama. Selain itu, Mohenjo-daro juga mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian pertama, bahagian kubu, dan bahagian kedua adalah bahagian bandar. Kubu ini telah dibina setinggi 12 meter dan ia bertujuan untuk elakkan serangan musuh dan serangan banjir yang kerap berlaku ketika musim hujan. Untuk bandar pula, untuk bandar di Mohenjo-daro mempunyai setiap kawasan perumahan, pusat keagamaan dan gudang penyimpanan. Sebilangan besar bangunan-bangunan yang dibuat di Mohenjo-daro ini diperbuat daripada batu bata yang telah dipanaskan dan dipecahkan. Batu bata ini dipanaskan bukan melalui kaedah cahaya matahari tetapi menggunakan kaedah pembakaran. Kaedah pembakaran ini telah berjaya menunjukkan bahawa masyarakat Mohenjo-daro mempunyai teknologi yang tinggi di mana mereka mengumpulkan kayu-kayu daripada hutan sebagai sumber bahan mereka. Selain itu, masyarakat Mohenjo-daro juga mempunyai kawasan perumahan di mana setiap perumahan mereka mempunyai struktur rumah yang lengkap seperti rumah moden yang di mana mempunyai 3 bahagian, di mana ada bahagian memasak, ruang beristirahat, tempat tidur dan mempunyai satu halaman luar rumah yang luas. Selain itu juga, setiap rumah di Mohenjo-daro ini dilengkapi dengan sistem kumbahan yang teratur di mana longkang-longkang yang tertutup menjadi pusat pengumpalan air kumbahan dengan melatasi kawasan perumahan serta jalan raya. Longkang-longkang ini menjadi
Longkang-longkang ini menjadi pusat pengumpulan air kumbahan daripada rumah kediaman dan tempat ini dibina dengan melintasi kawasan perumahan serta jalan raya. Baiklah, selain kita bercakap mengenai seni bina dan infrastruktur yang ada di Mohenjo-daro, kita juga akan bercakap mengenai bangunan-bangunan utama yang ada di Mohenjo-daro ini. Antara bangunannya adalah bangunan Great Granny yang telah ditemui oleh Sir Mortimer Wheeler pada tahun 1950-an. Di mana bangunan ini adalah sebuah tempat penyimpanan biji-biji rin yang lengkap dengan saluran udara untuk mengeringkannya. Selain daripada bangunan ini, di Mohenjo-daro juga terdapat beberapa binaan yang besar-besar seperti Dewan Besar di mana kegunaannya tidak dapat ditentukan lagi. Bangunan yang paling unggul di Mohenjo-daro ini adalah Great Bed, di mana Great Bed ini merupakan pusat pemandian awam. Pusat pemandian awam ini berukuran panjang 11.8 meter, 7 meter lebar dan kedalaman 2.4 meter. Pusat pemandian awam ini digunakan oleh orang awam untuk menyucikan diri kerana tempat ini mempunyai banyak ruang bilik mandi kecil serta seliran air yang lengkap. Selain daripada pusat pemandian awam yang ada di Mohenjo-daro, Mohenjo-daro juga mempunyai Pillar Hall yang dianggap sebagai Dewan Pimpinan dan College Hall, merupakan sebuah kompleks bangunan yang terdiri daripada 78 bilik di mana bilik ini adalah tempat kediaman imam pada masa itu. Baiklah, selain kita bercakap mengenai seni bina dan bangunan utama yang ada di Mohenjo-daro, kita juga akan bercakap mengenai telaga dan bekalan air yang ada di Mohenjo-daro ini. Mohenjo-daro ini mempunyai Sungai Indus, di mana Sungai Indus ini merupakan sumber utama bekalan-bekalan air yang digunakan di sepanjang Mohenjo-daro ini. Dikatakan bahawa di Mohenjo-daro terdapat 700 telaga air di samping sistem pemberitan dan pusat mandi. Dikatakan juga bahawa setiap satu telaga yang ada di Mohenjo-daro adalah digunakan untuk 3 buah rumah. Sistem kumbahan dan air buangan untuk bangunan di lokasi dibuang melalui sistem pemberitan yang berpusat yang melalui di sepanjang jalan raya. Kita akan beralih pula kepada Bandar Harappa. Bandar Harappa merupakan salah satu daripada bandar utama Tamadun Lembah Indus. Kewujudan Bandar Harappa ini dipercayai bermula pada sekitar tahun 2600 sebelum Masihi. Bandar ini terletak di sepanjang pesisiran Sungai Indus yang pada hari ini terletak di kawasan Sindh dalam Pakistan. Dipercayai pada zaman kemuncaknya iaitu pada tahun 2600 hingga 1900 sebelum Masihi, bandar ini boleh menempatkan lebih daripada 20,000 orang penduduk yang merupakan satu jumlah yang amat besar pada 4,000 tahun yang lalu. Bandar ini ciri-ciri pembandaran bandar ini adalah merupakan ciri pembandaran yang sama seperti Mohenjo-daro, iaitu terbagi kepada dua, tanah tinggi dan tanah rendah. Tanah tinggi merupakan pusat pentadbiran, adanya jelapang, adanya dewan besar, adanya rumah mandi dan sebagainya. Manakala di kawasan rendah pula menempatkan rumah-rumah penduduk yang mempunyai reka bentuk yang sama dengan bandar Mohenjo-daro, jalan yang sama dan sebagainya, dan juga mempunyai sistem pembentungan yang sama, mempunyai telaga yang sama dan sebagainya. Ciri pembandaran ini tidak terhad kepada dua bandar itu saja, kerana ciri pembandaran ini juga menjadi cetak biru kepada bandar-bandar tamadun Lembah Indus yang lain. Apabila kita membicarakan tentang kegemilangan tamadun Lembah Indus, kegemilangan tersebut tidak terbatas hanya kepada bandar-bandarnya sahaja, kerana terdapat banyak lagi perkara yang boleh mendefinisikan kegemilangan tamadun Lembah Indus, seperti teknologi, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Tidak dapat dipastikan apakah jenis sistem pemerintahan yang digunakan oleh tamadun Lembah Indus pada ketika itu. Namun, apa yang pasti, sistem pemerintahan yang telah digunakan telah berjaya menghasilkan keseragaman dalam tamadun itu, seperti yang ditunjukkan oleh bandar-bandar dalam tamadun itu sendiri. Teknologi tamadun Lembah Indus juga boleh mencirikan kegemilangan tamadun Lembah Indus. Seperti yang Hasnah katakan tadi, teknologi yang pakai oleh tamadun Lembah Indus untuk membina bangunan mereka, iaitu mereka menggunakan batu bata yang telah dibakar. Teknik tersebut telah berjaya mengukuhkan lagi struktur batu bata untuk binaan tersebut. Tamadun Lembah Indus juga telah berjaya mencipta satu unit ukuran yang seragam untuk mengira panjang, berat dan juga masa. Tamadun Indus juga telah menguasai teknik penghasilan logam, kerana telah berjaya menghasilkan logam seperti gangsa pada ketika itu.
Kesenian juga merupakan salah satu pada kegemilangan Tamadun Lembah Indus, kerana pada zaman kemuncaknya Tamadun Indus telah menghasilkan pelbagai barang kesenian seperti ukiran, pasu-pasu dan juga barang kemas dan permainan. Perdagangan dan pengangkutan juga menjadi salah satu kegemilangan Tamadun Lembah Indus, kerana pada ketika itu Tamadun Lembah Indus telah menggunakan pedati beroda untuk mengangkut hasil tuaian mereka dan juga barang dagangan. Dan juga mereka juga telah menggunakan rakit, perahu dan bot sampan untuk memiliki sungai Sarasvati, sungai Indus dan sebagainya. Untuk perdagangan pula telah dijumpai bukti yang menunjukkan bahawa telah berlakunya perdagangan antara Tamadun Lembah Indus dan juga Tamadun Mesopotamia, kerana dijumpai shilling-shilling Mesopotamia di Tamadun Lembah Indus. Cara-cara mereka berdagang, ada yang mengatakan berlakunya perdagangan secara terus melalui jalan darat. Ada juga yang mengatakan perdagangan secara tidak langsung yang menggunakan orang tengah di Dilmun, Bahrain pada hari ini. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Tamadun Lembah Indus merupakan sebuah tamadun agraria di Lembah Indus yang membawa erti bahawa pertanian adalah merupakan asas ataupun tunjang kepada tamadun tersebut. Tamadun tersebut telah memperkenalkan teknik penanaman bergilir, iaitu mereka telah menanam satu tanaman mengikut musim tertentu. Contohnya seperti mereka telah menanam padi pada musim panas dan juga pada musim sejuknya mereka telah menanam gandum. Penanaman sebegini telah mengakibatkan tanah kekal subur dan lebih banyak pilihan tanaman boleh dapati. Okey, kesimpulannya telah banyak perkara yang mendorong kepada kegemilangan Tamadun Lembah Indus. Namun kegemilangan tersebut tidak berkekalan lama, kerana pada tahun 1900 sebelum Masihi Tamadun Lembah Indus mulai merosot, dan pada tahun 1700 sebelum Masihi kebanyakan bandar-bandar di Tamadun Lembah Indus telah mulai dikosongkan oleh penduduk-penduduknya dengan berhijrah ke timur. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong penghijrahan ke timur. Antaranya adalah peperangan, pencerobohan orang Indo-Arya, wabak penyakit dan juga perubahan iklim. Perubahan iklim lah yang merupakan penyebab besar mengapa mereka berpindah, kerana pada sekitar 1800 sebelum Masihi kawasan Lembah Indus telah mulai kering dan sejuk yang menyebabkan berlakunya kemarau dan tidak lagi subur tanah di lembah tersebut, yang menyebabkan penduduk-penduduk Tamadun Lembah Indus mula berpecah dan berhijrah ke timur untuk mencari kawasan yang lebih subur untuk membina pertempatan kecil. Makanya Tamadun Indus secara beransur-ansur dan perlahan-lahan mulai lenyap. Tapi tamadun tersebut tidak lenyap secara menyeluruh, kerana tamadun tersebut telah meninggalkan legasi-legasi kepada kerajaan-kerajaan yang mendatang selepasnya. Oleh itu, sekian. Terima kasih kepada saya, Muhammad Azharuddin Razak dan juga Hasnah.